Di British Library menyebut bahawasanya Atul Mawujud. Dia menyebut bahawasanya Hantuah pergi ke Mesir dan ke Mekah mengajarkan haji. Ramai sebenarnya kita tidak diundangkan. Datuk Bahaman, orang yang telah melakukan 30 meeting di Gunung Jurai, tidak siapa tahu pasal hal itu. Mereka itu berhaluan kiri. Sebab itu mereka tidak diangkat oleh penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih kepada Ayahanda Tun M kerana sudi bersama saya pada petang yang mulia ini. Sebenarnya saya agak gugup dan agak rasa kecil sebenarnya. Saya berada di samping Ayahanda Tun M yang saya kira sungguh amat berjasa kepada negara kita dan dunia Islam. Berbalik pula kepada soalan Tuan Pengerusi, bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama, tetapi ini tidak didendangkan di dalam buku-buku teks kita, di dalam muzium-muzium kita, tidak disebut begitu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita telah dijajah. Apakah maksud penjajahan? Penjajahan bermaksud bermain dengan minda. Mereka cuba mengalihkan minda kita. Mereka tereraskan minda kita. Disebabkan itulah orientalis menyebut bahawasanya penjajahan minda ke atas bangsa lain apabila mereka datang ke tempat orang lain disebut sebagai intellectual terrorism. Ini disebut oleh Edward Said dan disetujui oleh Ibn Warraq. Itu takrifan saya secara ringkas. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Ini disebut oleh beberapa Western scholars sendiri yang menyebut, antaranya Richard L. Smith yang menyebut bahawasanya pada 1000 tahun BCE. 1000 tahun BCE disebut the first millennium of BCE. Kalau 2000 tahun, the second millennium of BCE. 3000 tahun, the third millennium of BCE. Jadi dia sebut the first millennium of BCE sudah ada orang Melayu melakukan pelayaran dan berhubung dengan orang-orang Rom dan Greek. Dan orang-orang Rom belajar bagaimana untuk membuat kapal dan berlayar di lautan dan membaca bintang-bintang daripada orang Melayu. Itu daripada Western scholars. Dan kenyataan-kenyataan begini banyak disebut di dalam penulisan-penulisan Western scholars ataupun orang bukan daripada Asia Tenggara. Tetapi malang, bila di dalam negeri kita sendiri, tidak disebut begitu. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan yang kita ada di sekolah rendah dan sekolah menengah, hanya menceritakan tentang Kesultanan Melaka 1400 apabila para miswara. Mereka mengatakan dalam buku itu menyebut para miswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama pokok Melaka. Kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita itu Tuan Pengerusi? Pada hemat saya cerita itu tidak betul. Itu hanya rekaan penjajah. Kemudian ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi untuk meyakinkan orang Melayu bahawasanya cerita itu betul kerana dia dalam tulisan Jawi. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan laka. Laka itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, laka itu telah berjumpa tu. Kemudian mudareknya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi malqa. Asalnya nama Melaka itu malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan para miswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau Arab panggil kalah, Cina panggil Cia. Kalau Kandaram, India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah, kalah. Perkataan ini disebut dalam inskripsi Syal Mansur
sekitar 1300 BCE. Bila saya sebut benda ini, Tuan Pengerusi, bila saya sebut dalam video, ramai orang marah. Dia kata mana ada Kalah. Kalah itu adalah Kedah, nama Kedah. Kalah itu kan nama dekat Mesopotamia. Saya kata bacalah lagi. Sebenarnya Kalah itu, kenapa kita boleh tahu inskripsi kuno? Inskripsi kuno kita tahu sebab ianya dikaji oleh Biblical Studies. Biblical Studies yang mengkaji tulisan-tulisan kuno itu, bukan orang Arab, bukan orang Iraq. Catatan yang terdapat dalam catatan Shalmansur itu pada 1300 BCE ditulis dalam tulisan cuneiform. Dia tulis perkataan, dia tulis kalau dalam Rumi K, L, H. Sebab dalam inskripsi kuno dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada huruf vowel, dia tidak ada huruf A, I, O, U. Dia hanya ada huruf konsonan. Jadi macam mana European boleh baca Kalah? Dia tidak boleh. European punya makharijul aswad, dia tidak boleh menyebut huruf Ain dengan betul. Dia tak boleh well pronounce huruf Ain itu. Sebab itu, dia tak boleh sebut ard. Ard tu Dia boleh kata Dia tak boleh antara perjumpaan antara di halqum itu. Jadi, Kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang-orang European. Justru dia mengatakan Kalah atau disebut Kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah Kal'ah. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama Kal'ah. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya Kaf, Lam, Ain. Bacaannya Kal'ah ataupun bacaan lain Kala'ah. Dan pedang Rasulullah dinamakan Kal'ah. Kaf, Lam, Ain, Ya maksurah. Kal'ah. Jadi maksudnya itu, kenapa dinamakan pedang Kal'ah? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama Kal'ah. Dan di mana Kal'ah itu? Adalah Kedah. Macam mana saya yakin ia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab, dia menyebut bahawasanya ada seorang traveller, pengembara, yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad, dia selalu pergi balik. Jadi apabila sampai daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar, yang mana nama tempat itu ialah Kal'ah. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah. Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Kerana kalau saya hasil daripada perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar, perkataan relau tidak ada di Yaman. Relau tidak ada di Yaman tu. Jadi bagaimana boleh ada besi Yaman? Mereka ambil besi daripada Kalah. Kerana besi daripada Kalah, apabila mereka bawa ke Yaman dan mereka tempa di Yaman, jadi Saiful Yaman, harganya mahal. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3. Dia sebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman. Yang kedua Saiful Kalah. Dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawa semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada ekskavasi dijalankan di Kedah. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan ekskavasi.
Dan eskavasi dilakukan oleh Prof. Mokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat. Tuan. Maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak dieskavasi. Prof. Mokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Patani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia. Sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kerak itu dilakukan eskavasi, dia menjumpai beberapa barang, antaranya Cak Moho. Kita dapati Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan. Dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pallawa. Ini adalah tulisan Pallawa. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pallawa, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman itu Tuan Pengerusi adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Kalah. Sebab mereka nak besi Kalah tu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Kalah. Sebab dalilnya macam ni. Ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine. Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you buat pedang, tempa pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempa pedang, dia mudah patah. Tetapi besi Kalah, dia bukan begitu. Besi Kalah terhasil daripada ketulang-ketulang besi yang jatuh dan meteor di Gunung Jerat itu, diambil besi itu, kemudian ditempa. Bukannya dicairkan. Maksudnya, besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawasanya kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang Kalaan, iaitu daripada Kalah, di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang daripada Bani Kainuqa. Bani Kainuqa ini Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insya-Allah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Alam Shah Mansur. Ketika Nebuchadnezzar itu sekitar 800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka menawan orang Yahudi dan orang Bani Israel, bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini Kalah ataupun besi yang dileburkan, yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama, iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betul lah apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BCE. Bila disebut Zulkarnain, saya tak nak letak Iskandar, saya letak Raja Zulkarnain. Sebab Raja Zulkarnain itu nama yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Dalam catatan buku-buku tafsir menyebut bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang Raja Himyar. Di manakah Himyar? Yaman sekarang. Dulu dia tak ada nama Yaman. Dia ada nama Himyar, dia ada nama Sabak, dia ada nama Hadramaut. Apabila digabungkan ke 6 kingdoms yang besar-besar ini, maka wujudlah perkataan Yaman itu. Jadi disebabkan itu disebut puteri Sabak dari Yaman. Begitu. Itu baru kes itu. Ya. Dan dalam beberapa catatan klasik menyebut bahawasanya Raja Zulkarnain ini adalah Raja Himyar yang keempat. Raja Himyar yang keempat. Yang pertama ialah Luqmanul Ad. Ya, disebut dalam kitab Tabari. Jadi apa yang menarik di sini, siapakah Raja Zulkarnain? Zulkarnain ini merupakan telah memeluk Islam di tangan Nabi Ibrahim AS. Dalam buku tafsir Ibn Katsir disebut dia punya masa zaman dia aksar alfain, lebih daripada 2000. Maksudnya dia tidak pergi ke 3000. Kita katakan dia circa 2000 hingga 2500 BCE.
Maksudnya dia di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebut juga dalam beberapa kitab tafsir itu bahawasanya dia telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan telah mengelilingi Kaabah, tawaf bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Manakala Nabi Khidir pula merupakan penasihat dan menteri dia. Kalau dalam saya ada buat genealogi, insya-Allah sekejap lagi kita akan tunjuk genealogi itu, kita nak hadiahkan pada Tun. Jadi genealogi daripada daripada manakah Nabi Khidir ini? Dia daripada anak cucu Sam bin Nuh. Kita maklum bahawasanya Nuh alaihissalam ada 3 anak yang hidup, Sam, Ham dan Yafid. Yang meninggal itu, yang tak naik kapal itu, mengikut kajian saya bernama Yam. Sebab Kanaan itu anak kepada Ham. Ya. Jadi daripada Sam itu ada 5 anak. Asyur, Elam, Arfakhshad, Lut, Lawid dan Aram. Aramat itu daripada perkataan ini. Aramat language itu daripada orang ini. Dia punya keturunan. Jadi kalau ikut daripada situ, Arfakhshad itu melahirkan 2 kaki. Satu kaki pergi ke Nabi Khidir dan satu kaki pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam erti kata yang lain, Nabi Khidir dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sepupu daripada dia punya susur galur itu. Jadi mereka hidup di zaman Raja Zulkarnain. Dan Raja Zulkarnain ini seperti mana yang disebut dalam surah Al-Kahfi itu adalah raja yang telah sampai di hujung sebelah barat dan di hujung sebelah timur. Dia kata di mana tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Kalaulah Tuan Moderator rasa di mana ya tempat mula-mula muncul matahari itu. Tiap-tiap pagi kita tengok matahari, dari mana dia terbit? Rasa-rasanya. Rasa-rasanya. Rasa-rasa. Tanya saya. Rasa-rasa. Rasa Tuan Moderator. Kat mana? Kalau bangun timur lah kot. Timur. Daripada mana dia muncul? Contoh, saya tak faham. Negeri mana muncul matahari? Negeri mana paling muncul sekali matahari? Saya tahu timur. Timur. Ada yang kata di Jepun kan, negara matahari terbit. Sebenarnya bukan di Jepun, di Pulau Kiribati. Pulau Kiribati. Kiribati. Dia adalah di sebelah lagi, sebelum Jepun lagi. Dan Kiribati di bawah jajahan US sekarang ini. Sebenarnya itu tempat muncul matahari. Maksudnya di sini ujung sekali dia dah sampai. Ujung sebelah barat pun dia sudah sampai. Untuk sampai ke Pulau Kiribati itulah, kalaulah betul lah yang disebut itu Kiribati kan, dalam peta itu disebut itulah Kiribati tempatnya, dia mesti lalu Kedah. Sebab Semenanjung Malaysia ni dia macam gateway tau. Pintu gerbang besar untuk menuju ke alam satu lagi. Timur jauh. Ke Jepun, ke China, ke Korea, ke Taiwan, dia mesti melalui kita. Sebab dulu dia orang tak lalu. Masa zaman BC, dia orang tak lalu Selat Melaka. Dia orang tak lalu Selat Melaka. Maksudnya perkembangan tamadun bermula di dataran, di tanah besar. Kita ada tanah besar. Adapun Jawa, Sulawesi, Pulau Jawa itu semua ialah pulau. Tamadun bermula di tanah besar. Kemudian baru merebak ke pulau. Bermaksud kita ini sama ada daripada sebelah Mesopotamia ataupun daripada sebelah atas. Kalau pada Mesopotamia, mereka akan lalu lautan, pelayaran dan membina tamadun di sini. Jadi apa yang menarik di sini pada saya, Zulkarnain sudah melalui Sungai Batu, Kedah. Sebab saya ada bincang dengan Prof. Mokhtar. Kenapa saya baca buku-buku Western Scholars yang ditulis oleh Western Scholars sebelum 1970, sebelum 2007, mereka mengatakan kapal-kapal besar lalu di Kedah, Takwapa, Pampang, Chaya. Dia kata kawasan itu boleh lalui kapal-kapal besar. Saya tanya Prof. Mokhtar, betul ke boleh lalui kapal besar? Prof. Mokhtar kata tak boleh. Kapal-kapal besar tak boleh lalu kawasan itu kerana kawasannya berbukit. Sebab daripada Semenanjung Malaysia, dia akan bersambung, kan kita ada banjaran Titi Wangsa. Titi Wangsa itu maksudnya tuan-tuan, titi bangsa. Titi bangsa. Wangsa itu adalah bangsa. Tok nenek kita duduk di atas tempat tinggi. Membina kerajaan di situ. Sebab bawah ini airnya tinggi. Jadi, dia kata tak boleh lalu Kedah. Kapal-kapal kecil boleh. Sungai-sungai dia kecil.
Jadi di mana dia lalu? Dia lalu melalui Sungai Batu. Sebab ada 3 sungai di Sungai Batu itu. Kalau kita cari dalam Google pun tak jumpa. Sebab orang tak jumpa lagi. Jadi tak adalah dalam Google. Siapa yang jumpa? Prof Mokhtar. Dia kata, daripada Sungai Batu ada 2 sungai tembus ke Teluk Siam. Dan 1 sungai tembus ke Kelantan, ke Citu. Sebab itu kita ada dengar dalam catatan Al-Batutah menyebut bahawasanya Ibnu Batutah telah sampai ke Kuala Kerai. Macam mana dia boleh sampai ke Kuala Kerai? Mesti dia melalui jalan itu. Jalan daripada yang sungai yang kedua. Sebab itu kita ada cerita kalau kisah Kelantan, legenda Kelantan itu, Puteri Adruja. Sebenarnya dia punya tempat pemerintahan di Kota Gerahi. Kota Gerahi itu di Kedah. Apabila kalah dengan suku Tai, akibat dia memenggal kepala Raja suku Tai pada waktu itu, 1-2 tahun kemudian, anak yang raja itu membalas dendam, menyerang balik Puteri Adruja ini, dan mereka terpaksa undur ke belakang. Jadi masa tu, Tuan Moderator, dia tidak ada boundary. Kedah, Kelantan, Terengganu tak ada boundary. Mereka hanya turun bawah sikit ke kawasan ke negeri Sekebun Bunga. Nama kawasan itu. Dan membina negeri Citu itu. Kerajaan Citu di Tanah Merah itu. Dan bermulalah kerajaan di situ. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada. Kita tidak ada dalam catatan. Kerana kita terlalu bergantung kepada maklumat daripada British. Kita terlalu bergantung daripada maklumat daripada British. Sebagai contohnya, tentang kisah Parameswara. Kita dimomokkan mengatakan Parameswara itu Hindu. Kerana apa? Kerana nama dia Parameswara. Itu hanyalah panggilan yang ditulis oleh Tommy Paris dalam Suma Oriental. Dia menulis Pamitra. Kemudian dia sebut Parameswara. Itu adalah bukan Hindu itu. Parameswara adalah orang Islam. Orang Islam. Dan dikata Parameswara baru memeluk Islam 1300. 1300 baru Islam sehingga 1414 kan. Sebenarnya Islam sudah ada. Kalaulah 1262 terbentuknya sebuah kerajaan Islam Samudra Pasai, ada raja dah di Samudra Pasai itu 1262 oleh Malikus Saleh Zahir itu, maksudnya sudah ada hubungan dengan Abbasiyah. Macam mana boleh ada nama raja di Samudra Pasai itu 1262? Maksudnya Islam sudah datang lebih awal. Dan kita dapati ada dalam catatan menyebut ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada dihantar rombongan-rombongan sahabat-sahabat Nabi ke kawasan ini. Dan mereka pergi ke Petani, ke Kedah, ke Campar, ke Terengganu. Sudah ada. Tetapi maklumat-maklumat ini tidak diberitahu di dalam buku-buku catatan ataupun buku teks sekolah di negara kita. Menyebabkan anak bangsa kita tidak tahu di mana asal-usul bila Islam bermula. Maka mereka mengatakan Islam bermula apabila Parameswara memeluk Islam 1300. 1300 sudah lewat. Tuan Moderator. 1300 Ibn Khaldun dah lama dah siap buku catatan di Al-Muqaddimah. Sudah ramai dah graduan yang keluar daripada Universiti Al-Qarawiyun yang diterbitkan oleh Fatimah Al-Fihri itu. Masakan kita baru mengenali Islam? Seolah-olah kita ini tidak bertamadun. Saya melihat ini adalah gambaran negatif yang diberikan oleh Barat supaya anak-anak kita bangsa Melayu merasa kecil, tidak megah, tidak merasa besar dengan kehebatan yang ada pada tok nenek mereka, dan ini melahirkan satu masalah psikologi dan menjadi penakut. Sebab itu apa yang disebut oleh Ayah Detun tadi, tidak ada satu tunjuk perasaan, tidak ada satu kita melakukan apa-apa di jalan raya menunjukkan Singapura hak kita, Thailand, Selatan Thailand itu hak kita. Kenapa? Kerana kita takut. Itu saja. Kerana kita takut. Kenapa kita takut? Kerana kita sudah selesa. Cukuplah, dah ada dah ni, kita makan, minum, hidup sendiri sudah dah. Jaga diri sendiri. Itu sikap kita. Sebab itu kita tidak berani. Kenapa itu berlaku? Walaupun tok nenek kita hebat, kerana penjajah telah canang pemikiran kita. Itulah intellectual terrorism yang cukup percaya oleh mereka. Sebenarnya semasa zaman Rasulullah SAW,
telah dihantar wakil-wakil ke sini, dan sehinggalah akhirnya Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Ali, apabila wafat Sayyidina Ali maka dilantik Sayyidina Hasan sebagai khalifah, tapi hanya 5 atau 6 bulan saja. Kemudian Sayyidina Hasan bagi bagi secara aman jawatan khalifah kepada Muawiyah. Apa yang menarik di sini, ketika zaman Muawiyah itu kita telah terima dapati ada surat daripada kerajaan Sriwijaya. Kerana Muawiyah ini sekitar 661 AD. Zaman Muawiyah sudah ada surat daripada kerajaan Sriwijaya menghantar memberitahu bahawasanya kami ini adalah raja segala raja. Surat itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Macam mana kita tahu bahasa Sanskrit? Bila disebut Al-Maliku min Muluk, Malikun min Muluk, maknanya raja segala raja. Malikul Muluk, raja segala raja, bermaksud maharaja. Maharaja itu dalam bahasa Sanskrit. Dia ditulis surat hantar kepada Muawiyah, tapi Muawiyah tak buka surat tu kerana mungkin sibuk dan keadaan suasana tak mengizinkan. Diketahui apabila sesudah kewafatan Muawiyah didapati ada surat tu dalam simpanan baginda. Kemudian surat pada tahun 717 dihantar sekali lagi surat daripada kerajaan Sriwijaya kepada Indawarman. Pada waktu itu kepada Khalifah Omar Abdul Aziz. Dia hidup serentak. Kita kena ingat Omar Abdul Aziz hidup memerintah sekitar 2,5 tahun hingga ke 3 tahun saja. Sekejap. Tapi Indawarman sempat hantar surat. Bermaksud apa tu Tuan Moderator? Sudah ada hubungan sebelum itu. Mereka sudah tahu. Dan kita dapati kerajaan Abbasiyah Al-Mutawakkil telah melantik Syekhul Islam di alam Melayu ini. Al-Mutawakkil. Sebab itu dia ada hubungan dengan kerajaan Terengganu. Kita dapati ada nama Tokku Pulau Manis, Tokku Paluh. Mereka itu Syekhul Islam yang dilantik oleh kerajaan Abbasiyah dan seterusnya oleh kerajaan Osmaniyah. Tetapi ketika kerajaan Osmaniyah yang keempat terakhir itu kita tak boleh pakai. Sebab dia sudah memihak kepada Kamal Atatürk. Sebab pembentukan Turki moden 1923. Kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah 1922. Tetapi 1924 itu secara rasmi semua naungan kerajaan Turki itu terhapus. Sudah tidak lagi, dia kolaps. Jadi ketika zaman Sultan Abdul Hamid, mereka telah melantik Syekhul Islam di alam Melayu ini, di alam Nusantara ini. Kita dapati ada 30 orang Syekhul Islam, dan mereka ini antara yang kita ingat yang terkenal adalah Tokku Pulau Manis dan Tokku Paluh. Dan mereka ini menyebarkan. Dan seterusnya kita dapati nama Tok Janggut. Kita dapati nama Tok Bahaman. Mereka itu adalah wakil Sultan Osmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di sini. Jadi mustahil bahawa Islam hanya bermula 1300. Betapa berjayanya penjajah British itu menutupi alam sebelum 1400. Kena tukar buku teks sekolah, terutama buku teks yang cerita pasal manusia. Dia kata manusia berasal daripada monyet kan? Sungguh malang sekali. Kita bukan daripada monyet. Kena tukar itu. Itu Allah Ta'ala tunggu tu. Bila alam Melayu nak tukar buku-buku sekolah itu, bahawasanya manusia itu bukan daripada monyet. Sebab makna teori Darwin itu kita kena tolak. Hasilnya apabila dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Auzubillahi minasyaitanir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang bermaksud? Bahawasanya dalam surah itu menyebut Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dia kata iz qala. Iz itu bermaksud uzkur ya Muhammad. Qala, tak kala Tuhan kamu berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini sedang menjadikan khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala sebut khalifah mufrad, satu, singular. Allah Ta'ala tak sebut khalifatain, tak sebut musanna, tidak sebut dua. Allah Ta'ala tak sebut khulafa, tak sebut banyak, tak sebut plural. Allah Ta'ala sebut khalifah, satu. Kemudian dia kata qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha, kau nak menjadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil? Malaikat guna hamzah. Malaikat tahu bahasa Arab. Dia guna hamzah.
dia tak guna hal. Dalam kaedah nahwu, kalau guna hamzah bermakna makhluk itu sedang jadi. Kalau diguna hal, makhluk itu sudah dijadikan, dah wujud lama. Tapi mereka kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak jadikan lagi ke, wahai Rabbal Jalil, yang ada ni pun merosakkan bumi? Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian dalam surah ayat 31 disambung wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam kaedah nahwu, waw tu bermaksud sambungan kepada perkataan ayat yang ini ja'alu fil ardi khalifah. Maksudnya khalifah yang Allah Ta'ala jadikan namanya Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Khalifah yang Allah nak jadikan tadi namanya Adam. Waw itu waw ataf kepada ayat yang 30 tadi. Jadi maksudnya di sini manusia, insan yang berasal daripada perkataan insan itu asal root word dia Anisa. Apa maksud Anisa? Lemah lembut, boleh dijadikan kawan, boleh bersahabat, cerdik, tidak ganas. Itu. Jadi itu asal kita. Jadi apa yang menarik di sini, kita kena tukar itu dalam buku sekolah. Satu. Yang kedua tentang sejarah kita. Kita kena cerita benda yang betul. Sebenarnya Islam ini sudah sampai ke alam Melayu semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang bermaksud Islam. Tetapi sebelum itu sudah ada. Alam ini dihadiri oleh para anbiya. Antaranya Nabi Ibrahim, Raja Zulkarnain, Nabi Sulaiman. Mereka telah sampai ke alam Melayu. Tetapi benda ini tidak diberitahu dalam buku-buku sejarah kita. Kerana ia tercatat dalam buku-buku sejarah, kitab-kitab tafsir, dan even sehinggakan orientalis juga menyebut tentang tentang kisah-kisah ini. Antara ialah perkataan Ope. Ope itu adalah ledang, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam telah datang ke kawasan ini, telah mengambil emas di kawasan ini. Dan ini disebut oleh banyak daripada ahli-ahli sejarah dunia Arab dan dunia Barat. Tetapi benda ini tidak sampai ke generasi kita, tidak sampai ke Malaysia. Saya sebenarnya tidak berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah di Malaysia. Sebab bidang saya pemikiran bahasa dan tamadun manusia, saya banyak mengkaji di alam Mesopotamia. Jadi saya nampak alam Melayu itu dari atas. Saya nampak alam Melayu itu seolah helikopter view tuan. Jadi bila orang tanya alam Melayu, saya nampak alam Melayu kuno dan alam Melayu klasik. Masalahnya kita, Tuan Moderator, kita hanya mengajar anak generasi kita hanya 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah akhir klasik. Di mana awal klasik, di mana kuno? Usahakan kita nak ajar kuno. Awal klasik kita tak ajar, pertengahan klasik kita ajar di akhir klasik. Sebab itu anak-anak Malaysia, orang Melayu, anak-anak bangsa Melayu tidak boleh berhujah di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa. Kalau mereka menceritakan tentang sejarah dunia, mereka tidak boleh menceritakan tentang sejarah dunia. Mereka hanya boleh menceritakan tentang sejarah penjajahan British di tempat mereka. Penjajah di tempat mereka. Jadi mereka okey je lah. Orang luar tak kisah yang tu. Sebab itu dalam kain kita. Tetapi cerita tentang pemikiran, thought, pemikiran asas, apakah pembentukan, apakah tamadun, kita tidak tahu. Sebab itu kita mudah ditipu. Saya melihat ya Tuan Moderator, dalam medsos sendiri, kita tengok bila disebut tentang alam tamadun luar, anak-anak Melayu tidak boleh jawab. Dengan kaum India mereka dah kolaps. Saya dapati, dia tak tahu. Dia percaya, dia terpaksa diam bila orang India kata bahasa Tamil itu 250,000 tahun. Saya pertama kali dengar, terkejut saya. Setahu saya lah, language ataupun the alphabet, the first alphabet recognized by the academicians, academic, ialah Epic Gilgamesh. Dalam cuneiform itu ditemukan di Iraq dalam 13 tablet, dan dia punya alfabet itu, simbol dia adalah simbol yang pertama di dunia sesudah banjir besar bertarikh 4000 BCE. Macam mana orang India boleh kata bahasa Tamil 250,000 tahun? Tapi sekarang saya nampak mereka dah tukar dah. Oh okey, tak 5,000 tahun. 5,000 tahun pun bukan. Nampak tak pentingnya timeline itu? Kita ada identiti. Saya bagi contoh, bukan tulisan ya. Tempat latih gajah tu. Tempat latih gajah tu
di Kedah sudah ada sudah lama ada. Dibuktikan bahawasanya tempat latih gajah di Kedah itu tidak ada pengaruh India. Tidak ada pengaruh latih gajah di India. Berbeza dengan tempat latih gajah di India. Maksudnya, tempat latih gajah itu adalah hasil daripada inovasi orang Melayu, orang Kedah. Dah berzaman dulu. Kawasan-kawasan kita ni di Kedah, kawasan Kelantan, di selatan Thailand tu banyak gajah. Sebab itu dalam surat Indah Warman dan surat sebelum itu ditulis, kami mempunyai 1000 gajah. Taman-taman kami penuh dengan pokok badam, pokok pokok limau nipis, dan 12 farsakah berbau dengan bauan harum. Jadi maksudnya di sini, gajah itu memang wujud sejak daripada zaman dulu lagi. Buktinya tempat latih gajah itu adalah inovasi orang Melayu. Satu. Yang kedua tentang tulisan. Ni dalam beberapa catatan sebelum Profesor Shahradar lagi, dalam artikel dia 1927, dia tulis Phoenician Sumatra in Phoenician in Sumatra. Jadi sebelum itu sudah ada cerita tentang bahasa tulisan rencong. Simbol rencong, Bugis, Mendeleng, Kerinci terpengaruh dengan Phoenician. Dalam artikel ditulis oleh Shahradar sesudah itu 1927, ada 15 profesor Orientalis yang bersetuju tentang pandangan bahawasanya tulisan-tulisan itu tidak melalui India. Even not a tunnel, tidak melalui pun, tidak berhenti pun di kawasan India, ya, untuk mengambil air ke, itu makanan ke di atas kapal mereka, tapi terus daripada Palestin. Phoenician ini ada dua pendapat. Mereka itu daripada orang Palestin ataupun mereka itu orang Lebanon sekarang ini. Jadi pendapat pertama mengatakan mereka ialah orang Yugarik. Apabila kalah berperang dengan orang Aram itu dahsyat sekarang, mereka turun ke bawah. Dan satu lagi berpandangan mereka ini daripada Babylon, kampung Nabi Yunus di Ninaweh. Apabila mereka kalah, mereka selalu berhijrah atau bernobat untuk pergi ke Palestin. Pada waktu itu semua orang ingin pergi ke Palestin. Sebab apa? Palestin itu kawasan suci. Jadi mereka inilah yang telah mencipta tulisan Latin. The first alphabet invented by Phoenician. It's not by Greek. It's not by European. It's not by Latinos. No. Satu. Kemudian orang ini jugalah mencipta warna ungu tertua di dunia. Dia ambil warna ungu daripada kulit Murex. Kulit Murex tu dia orang kumpul dapat daripada sepanjang Teluk Egan itu. Kalau anda dapat 8,000 kilo kulit Murex, maka anda akan memperolehi 1 kilo warna ungu. Dan warna ungu itu lebih mahal. 1 kilo warna ungu lebih mahal daripada emas. Sebab itu orang-orang Phoenician ni boleh berkawan dengan tok nenek kita. Tok nenek kita pun kaya. Tok nenek kita kaya tu. Sebab apa? Sebab tok nenek kita banyak emas. Bumi ni bumi emas. Dia boleh pergi pagi, balik petang, bawa emas beberapa kilo. Itu tok nenek kita. Sebab itu dia boleh membina kapal-kapal besar. Tuan moderator, nak bina kapal besar ni, you kena duit banyak kan? You nak berlayar dekat lautan tu bertahun-tahun. Dari sudut kesihatan, dari sudut jaga, you punya awak-awak. Masa tu tak ada mesin. Semua guna tarik tali, semua guna tenaga orang. Jadi perlukan orang yang ramai dalam kapal tu. Sebab tu kapal tu mesti besar. Jadi you mesti kaya. Orang kaya saja dapat berlayar di lautan besar. Dan orang kaya ini, ialah tok nenek kita ini, yang berlayar di seluruh dunia ini, mereka berkawan baik dengan orang Phoenician ni. Dan mereka ini belajar buat kapal mula-mula sekali dengan bangsa ni. Sebab tu nama kapal Melayu yang pertama tu Fenisi. Tapi bila saya sebut dalam video, marah orang-orang seberang. Dia kata Fenisi tu kapal kami, kapal orang Bugis kami. Saya jawab, iyalah, itu kamu baca separuh, kamu kena naik sikit lagi baca timeline tu. Itu sebenarnya. Jadi apa yang menarik di sini ialah kita ada tamadun yang besar, tetapi kita sudah dirosakkan tamadun kita oleh penjajah demi penjajah. Apabila penjajah datang, tuan, dia seolah-olah menutupi tanah.
Dia tutupi. Pertama kali ialah Belanda, tutup. Kemudian kedua Portugis, tutup. Ketiga British, tutup lagi. Dah 3 kali tutup dah. Kemudian dia datang lagi, tutup. Kemudian sebelum tu komunis, Jepun, berapa kali tutup? 5-6 kali tutup. Macam mana kita nak jumpa yang ke atas, yang bawah sekali tu? Itu adalah kita. Kita tak jumpa. Satu. Yang kedua, kita jarang membuat ekskavasi. Kerajaan tak benarkan kita, tak bagi banyak. Saya tak tahu kenapa. Ekskavasi untuk cari dalam-dalam tu. Sebab tanpa benda ini, dia tidak memerlukan bukti. Justru itu kita tidak ada satu sifat jati diri. Jadi bila jumpa candi tu, semua orang Melayu jadi kecil je. Alah, kan? Jadi rasa kecil sebab alah betul lah Bunda ke Hindu kan. Ada yang tanya saya tahu pasal candi Koras itu, Bukit Koras itu. Saya kata Bukit Koras itu pulau dulu. Sekarang ni kalau kita tengok Google Earth, Bukit Koras itu 70 meter. Yan sekarang 4 meter. Yan ini kawasan daerah rendah. Maksudnya apa? Kalau 1200 tahun yang silam, dia kata 1200 tahun, maknanya 800 AD. 800 AD masa zaman Sriwijaya. Maksudnya kawasan itu dalam laut. Maknanya candi itu dibina oleh pedagang-pedagang daripada India. Kalaulah betul itu candi yang mereka kata daripada India. Tapi maksudnya Bukit Coras itu sebuah pulau. Dia tidak berada di tanah besar Kedah. Dia tidak mempengaruhi pun tentang pentadbiran Sriwijaya. Dia hanyalah pedagang. Pedagang-pedagang yang Arab yang singgah di situ menceritakan bagaimana suasana pedagang-pedagang India dan Cina ada ketika itu. Untuk mengekalkan kemerdekaan sekarang ini bukan mudah. Jadi apakah langkah selanjutnya? Kita kena kembalikan balik jati diri Melayu, sayangkan bangsa, sayangkan agama dan perbaiki semula kefahaman kita terhadap sejarah alam Melayu. Dan kemudian sudah tentu bila maklumat itu berada dalam kepala kita, maka kita akan bangkit satu bangsa yang mempunyai jati diri yang kekal, yang cekal. Justru kita dapat mempertahankan kemerdekaan kita pada hari ini menjadi milik bangsa Melayu selama-lamanya, insya-Allah. Balik kepada cerita bagaimana mengekalkan jati diri, di manakah pahlawan-pahlawan Melayu, kenapa kita tidak angkat? Sebenarnya kita angkat, tapi disebabkan kita dijajah, kemudian dipadamkan. Bila kita dah angkat, kemudian tapi ada juga, kita tidak boleh salahkan penjajah, ada juga data di British Library menyebut bahawasanya hantuah memang wujud dalam hikayat hantuah. Kenapa kita tidak baca itu? Dia menyebut bahawasanya hantuah pergi ke Mesir dan ke Mekah mengajarkan haji. Dan hantuah memang berjumpa dengan alim ulama di Mekah. Maksudnya hantuah wujud. Itu dalam hikayat hantuah yang ada di British Library Museum. British Library. Tapi apa yang menarik di sini ialah tentang bagaimana mengangkat pahlawan-pahlawan kita. Saya melihat bukan sahaja Raja Haji Fisabilillah, tetapi sebelum itu pun kita tidak dendangkan. Ramai sebenarnya kita tidak dendangkan pahlawan-pahlawan kita dalam bentuk yang rasmi, dalam bentuk yang bertulis tentang semangat mereka dipaparkan di muzium-muzium. Kita kurang, ya. Datuk Bahaman, orang yang telah melakukan 30 meeting di Bukit Jerat, di Gunung Jurai, tidak siapa tahu pasal hal itu. Padahal tentera fisabilillah, termasuk Raja Haji tadi, berada dalam golongan itu. Kita tidak keluarkan benda itu, kerana ada benda-benda yang boleh diberitahu kepada umum dan ada benda yang tidak boleh diberitahu kepada umum. Ya, sebenarnya mereka itu berhaluan kiri. Sebab itu mereka tidak diangkat oleh penjajah. Tetapi sekarang penjajahan sudah tidak ada. Dan diharap dengan kesedaran yang ada pada orang Melayu pada hari ini, dengan adanya TikTok, medsos-medsos yang kita ada, ya, YouTube dan sebagainya, menceritakan tentang kegemilangan Melayu, kita naikkan balik nama-nama tadi dan kita letakkan di tempat yang sepatutnya. Itu yang saya nampak. Terima kasih. Terima kasih.